Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Idanke euch. Dalam pelajaran 49 dan 50 kita telah mempelajari Wechsel Preposition dan untuk video kali ini kita akan mempelajari imperatif Satz. Na und, los, fangen wir an. Lektion 51 Imperativsatz Imperatif Satz atau kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan permintaan, saran, instruksi, dan perintah. Biasa diawali dengan verb dan diakhiri dengan tanda titik atau tanda seru. Hati-hati ya, kalimat ja, nein, Frage juga diawali dengan verb. Jadi intonasi dan tanda baca akan sangat mempengaruhi pengertian dari kalimat tersebut. Anwendung atau penggunaan. Secara garis besarnya, imperatif atau imperatif Satz digunakan untuk yang pertama, menyatakan permintaan atau bitte. Contoh kalimatnya, gib mir bitte die Marmelade. Tolong berikan kepadaku selai itu. Contoh lain, hilf mir bitte. Tolonglah saya. Jadi, dalam kedua contoh ini terlihat ada permintaan. Perhatikan untuk kalimat perintah atau imperatif Satz, maka verb berada di posisi pertama. Gib dan hilf berasal dari verben geben dan helfen. Bagaimana cara membentuknya? Inilah yang akan kita pelajari di dalam video kali ini. Yang kedua, imperatif Satz juga digunakan untuk menyatakan saran atau Ratschlag. Contoh kalimatnya, essen Sie bitte mehr Obst und Gemüse. Perbanyaklah Anda makan buah dan sayur. Contoh lain, Trink mehr Wasser. minumlah lebih banyak air putih. Jadi saran biasanya disampaikan untuk kebaikan orang yang disarankan kalau dia melakukannya. Penggunaan imperatif berikutnya adalah anweisen atau instruksi. Contoh kalimatnya, Nehmen Sie die Tablette zweimal täglich. makanlah atau minumlah pil ini 2 kali sehari. Kalau sama orang Jerman, untuk obat-obatan, baik itu pil atau sirup, tidak dibilang essen atau trinken ya. Kalau kita, ya makan, minum. Karena bagi mereka, obat itu bukan makanan atau minuman. Jadi mereka katakan nehmen, ambil. Oke? Contoh berikutnya. Fahren Sie in den Kreisverkehr, danach nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Masuklah ke dalam bundaran, lalu ambil jalan keluar kedua. Ini biasa kalau kita berkendaraan dengan mengandalkan navi ya. Penggunaan imperatif berikutnya adalah untuk menyatakan perintah atau befehl. Contoh kalimatnya, Macht eure Hausaufgabe, sofort. kerjakan PR kalian sekarang juga. Contoh berikutnya, Thomas, zieh deine Schuhe an. Thomas, pakai sepatumu. Penting untuk dipahami adalah bagaimana cara membentuk imperatif. Jadi, pertanyaan pentingnya adalah kepada siapa
si pembicara memberikan perintah. Dalam bahasa Jerman ada 3 bentuk imperatif, yaitu du Form, ihr Form, dan sie Form. Mari kita perhatikan satu persatu. Kita mulai dulu dari du Form, artinya orang yang diberi perintah itu adalah orang kedua tunggal, du atau kamu, dan memiliki hubungan yang dekat dengan si pemberi perintah atau si pembicara, atau maksudnya bentuk informal. Kita ambil contoh kochen atau memasak. Verb ini termasuk dalam kategori regelmäßige Verben. Bentuk infinitifnya kochen, konjugasi untuk orang kedua tunggal bentuk informal du kochst, kamu memasak. Imperatifnya dibentuk dengan cara du dibuang. Endungnya st juga dibuang, sehingga tinggallah koch, masak. Gampang ya? Jadi untuk du Form, verbnya dikonjugasi dulu, baru st-nya dibuang, dan du-nya juga dibuang. Nah, kita perhatikan contoh-contoh yang lain berikut ini. Geben, du gibst. Imperatifnya gib. Ini termasuk verb dengan vokal wechsel e menjadi i ya. Selanjutnya warten, du wartest. Imperatifnya warte. Verb ini termasuk ke dalam verben dengan verb stam yang huruf terakhirnya t atau d. Lalu essen. Imperatifnya is. Fahren. Imperatifnya fahr. Nah, perhatikan. Ada yang lain di sini. Walaupun untuk du fährst, tapi bentuk imperatifnya fahr, bukan fair. Jadi, khusus verben dengan vokal wechsel a menjadi e atau a umlaut, maka bukan a umlautnya yang dipakai, melainkan huruf a-nya yang dipakai. Seperti juga schlafen jadi schlaf, laufen jadi lauf, waschen jadi wasch, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Nehmen, imperatifnya menjadi nimm. Besuchen menjadi besuch. Ini termasuk untrennbare Verben ya, besuch. Yang terakhir ansehen. Ini termasuk ke dalam kelompok trennbare Verben. Artinya yang bisa dipisah. Masih ingat kan regel untuk trennbare Verben yang sudah kita pelajari pada pelajaran ke-39? Jadi ansehen bentuk imperatifnya dalam du Form sie an. Nah, itu tadi untuk du Form. Sekarang kita lanjutkan ke ihr Form. Ihr Form artinya orang yang diberi perintah itu adalah orang kedua jamak, ihr atau kalian, dan memiliki hubungan yang dekat dengan si pemberi perintah atau si pembicara, atau bentuk informal. Jadi caranya sama, verbnya dikonjugasi, lalu ihr-nya dibuang. Tapi perhatikan, untuk ihr Form, verben yang telah dikonjugasi itu bulat-bulat menjadi bentuk imperatifnya. Hanya ihr-nya saja yang dibuang. Kochen, kocht. Geben, gebt. Warten, wartet. Essen, esst. Fahren, fahrt.
nehmen, nehmt, besuchen, besucht, anziehen, zieht, an. Yang terakhir, sie vom berlaku untuk singular dan plural. Artinya bahwa orang yang diberi perintah itu adalah orang kedua bentuk formal, baik tunggal maupun jamak. Sie, Anda atau Anda semua. Kita kembali mengambil contoh kochen. Perhatikan konjugasinya sie kochen. Bentuk imperatif menjadi kochen sie. Jadi hanya tinggal membalik posisinya saja ya. Jadi sie-nya ada di belakang. Kochen sie. Geben, geben Sie, warten, warten Sie, essen, essen Sie, fahren, fahren Sie, nehmen, nehmen Sie, besuchen, besuchen Sie, anziehen, ziehen Sie, an. Untuk trennbare Verben, perhatikan tetap prefiksnya berada di posisi paling belakang. Seperti pada verb anziehen menjadi ziehen Sie ... an. Oke? Jadi, kalau kita buat rangkumannya menjadi seperti pada slide ini. Nampak ya perbedaannya antara du form, ihr form, dan sie form. Itu tadi cara pembentukan imperatif pada kata kerja biasa. Tapi ada kekhususan untuk verben sein, haben, dan werden. Di sini ada yang berbeda, khususnya pada du form dan sie form untuk verb sein. Perhatikan sein, walaupun konjugasi untuk du adalah du bist, tapi untuk membentuk imperatifnya adalah sei. Begitu juga dengan sie. Sie sind, tapi bentuk imperatifnya seien sie. Sama halnya dengan verben haben dan werden. Bentuk imperatifnya khusus untuk du form diambil dari bentuk infinitif. Jadi hab dan werde. Kita perhatikan contoh-contoh berikut. Du Form. Sei froh. Ihr Form. Seid froh. Sie Form. Seien Sie froh. Artinya sama-sama bergembiralah. Perbedaannya hanya kepada siapa perintah itu ditujukan. Apakah kepada kamu atau du, kepada kalian atau ihr, atau kepada Anda, sie. Kita perhatikan contoh berikutnya. Du Form. Sei vorsichtig. Ihr Form. Seid vorsichtig. Sie Form. Seien Sie vorsichtig. Yang artinya berhati-hatilah. Sekarang kita perhatikan contoh untuk verb haben untuk ketiga bentuk imperatif. Hab Geduld. Habt Geduld. Haben Sie Geduld. Arti harafiahnya milikilah kesabaran. Tapi dalam bahasa Indonesia kita bilang sabarlah gitu ya. Jadi geduld ini merupakan kata benda, maka huruf G-nya ditulis dengan huruf besar. Contoh lain. Hab keine Angst. Habt keine Angst. Haben Sie keine Angst. Yang artinya jangan takut. Angst ini juga nomen.
ditulis dengan huruf besar di awalnya. Nah, yang terakhir, werden. Werden ini akan kita bahas nanti di A2. Tapi nggak apa-apa untuk bentuk imperatifnya, kita bahas sekarang saja, biar sekalian ya. Werden. Werde gesund. Werdet gesund. Werden Sie gesund. Werde glücklich. Werdet glücklich. Werden Sie glücklich. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.